Sebab Allah Subhanahu wa taala sebut la'allakum tattaqun tu, mudah-mudahan kamu daripada kalangan orang yang bertakwa. Mana sifat orang yang takwa? Apabila Allah Subhanahu wa taala suruh, mana mari rasa gemak. Apabila Allah Subhanahu wa taala tegah, dak mari rasa gentak dan tinggal. Itu orang yang bertakwa. Maka sifat orang mukmin ni sangat kasih dan sangat rindu nak masuk dalam bulan Ramadan. Nah, apa bukti dia? Bukti dia kita duk doa nu daripada dulu. Nak bulan Rejab duk minta Tuhan sampai kita masuk nah. Alhamdulillah. Nah, sampai kita hari ni. Nah, ada daripada kalangan sahabat-sahabat, saudara mara kita, jiran tetangga kita yang sama-sama menedah doa. Nah, maka tak direzekikan dia masuk. Maka hari ini kita semua yang ada pada malam ni, khususnya tempat ni lah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keizinannya dapat kita sama-sama masuk dalam bulan yang mulia ini, yang mana bulan kita semua tahu di awalnya penuh dengan rahmatnya, di pertengahannya dengan keampunannya, dengan kesudahannya dengan diampunkan, dengan dilepaskan merdeka daripada neraka Allah wa na'udzubillah. Baik, jadi dengan sejamnya kita tahu bahawa dalam bulan Ramadan ini bulan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Ramadan juga dikatakan bulan dengan kesabaran. Gitu tak? Sabar. Maka sabar ni Allah ganjar kita apa dia? Allah balas kita dengan syurga. Kita sabar, dan Allah Subhanahu wa taala balas kita dengan syurga. Ini makna janji pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi kalau kita duk mengaji, kita duk belajar dan kita tahu bahawa sabar ni fardu ain. Mana wajib atas kita kena sabar. Sabar. Sabar ni wajib. Fardu ain. Dan kita kena tahu bahawa sabar ni dia terbahagi. Mana ada kalanya sabar di atas taat. Sabar di atas buat taat pada Allah. Dan ada kalanya sabar itu di atas meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada kalanya sabar itu di atas bala. Sebab tu sabar ni dia ada martabat tinggi dia. Sabar atas buat taat tinggi dah. Sabar nak tinggal maksiat lagi tinggi. Sabar di atas bala lagi tinggi. Nampak tak? Jadi kita nak masuk dalam bulan Ramadan ni, puasa ni dia panggil wajib. Maka sabar hawa nafsu kita daripada melakukan, mengingkarkan. Mana sabar nak buat taat tu? Tu panggil wajib. Sabar nak buat taat. Kita masuk bulan Ramadan, nak puasa, nak rasa semangatnya kita, walaupun godaan macam-macam, maka sabar kita, sabar dalam melakukan ketaatan. Dan ada kalanya sabar itu di atas meninggalkan maksiat. Tu sabar juga. Sebab tu sabar meninggalkan maksiat ni payah juga. Sebab tu ganjaran dia tinggi. Sebab tu bila kita tahu bahawa dalam bulan Ramadan ni bulan yang Allah mengampun, bukan kata bulan Ramadan saja, lain pada bulan Ramadan, tapi mana khusus dalam bulan Ramadan ni, maka kita tahu bulan yang penuh dengan rahmat Allah. Sebab tu kita mari bangkit, kita buat ibadat sungguh. Buat ibadat sungguh, bukan takat yang wajib je. Kita sabar atas sunat. Sebab hak yang sunat ni berganda lah. Dikatakan seolah-olah solat sunat kita ni seolah-olah pahala macam solat fardu di bulan biasa dah. Tu solat sunat. Sebab tu kalau boleh kita sudah sembahyang qabliyah ba'diyah jangan tinggal. Sebelum kita sembahyang sunat tarawih, ada qabliyah ba'diyah jangan tinggal. Nak dapat ganjaran ni bukan senang. Kita tak tahu tahun depan Ramadan sama ada sampai tak sampai atau bukan, ada tak ada tak tahu lagi. Kita tengok ujian kita tahun lepas. Ramadan ada tapi jemaah tarawih tak ada. Bukan macam ni lah, bukan tak ada, ada macam ni tak ada. Tahun depan kita sangka sampai kan? Wallahu a'lam.
Nah, dengan keadaan kita kata macam-macam. Nah, jadi sebab itulah maka dengan peluang yang Allah beri pada tahun ni, tahun lepas tu kita belajar sungguh. Tahun ni mana? Kita ambil sungguh manfaat, mana apa yang ada kita buat sungguh. Daripada segala amal ibadahnya. Nah, kita sabar di atas. Nah, kita nak tahun bulan lepas kita kata kita sibuk. Nah, sibuk kita dengan duk layan dengan macam-macam. Maka kalau boleh kita azam tahun ni, Ramadan tahun kali ni, tak mau sibuk dah lah. Dengan kita kata gadget kita, Facebook kita 24 jam tinggal. Nama dah. Kita baca Quran azam. Tak mau tengok. Bukan tak tengok, tak mau tengok, nak tengok yang lain. Harap apa? Kali ni Ramadan kali ni nak manfaat sungguh. Tahun lepas nak dapat jemaah tadi. Maka tak apalah tuan. Duk tengok telefon lama sangat dah. Ni kita duduk sabar Ustaz. Sabar duduk dalam majlis ilmu ni. Habis duduk macam ni puak-puak sabar belakang ni. Jadi tunggu kita. Jadi makna kita pulun sungguh. Tahun ni apa saja kita buat. Dalam atas melakukan ibadah. Bukan takat sabar kita dalam melakukan ketaatan saja, bahkan kita kena sabar juga dalam meninggalkan maksiat. Mana tinggal ni bukan kata ni, mana kita tinggal sungguh. Kita cuba akan jadi Ramadan kali ini, mana kita azam sungguh, puasa sungguh, bukan takat puasa lapang dengan dahaga ya. Kita puasa segala anggota kita. Nak puasa sungguh. Maka orang ni kalau dia puasa sungguh, tu yang dikatakan dia terbit, mana dia keluar daripada madrasah Ramadan tu akan dapat kehasilan dia. Kalau tak percaya kita cuba. Biar kita puasa sungguh, kita jaga sungguh, insya-Allah kita akan dapat kemanisan dalam bulan Ramadan. Kalau kita mati pun insya-Allah dia akan didapat dengan balasan ganjaran syurga Allah insya-Allah. Baik, jadi makna saya nak satu cerita kisah. Mana kalau orang ni yang mana ada mata hati dia besar sungguh, dia tahu sungguh fadilat tentang bulan Ramadan ni. Kadang-kadang ahli ma'asi sendiri pun yang mana Allah buka mata hati dia bagi. Satu kisah. Mana kisah yang berlaku pada zaman dulu ada seorang ahli ilmi. Di kampung dia ni ada seorang yang jahat sungguh. Memang jahat. Bukan kata kita kata nakai tak ada arah lah. Dengan semayangnya ada, puasanya ada. Sebelum ni. Tak malas nak buat ibadat. Tapi mari dalam satu Ramadan, satu ketika Ramadan tu, maka ahli ilmu ni perhati sangat dah. Orang-orang alim dalam kampung tu. Dia perhati tahun tu, hak laki yang duduk nakai ni tahun ni, dia orang pertama. Pakai baju lawa, pakai minyak wangi, main masjid dah satu Ramadan. Dia berjalan nak pergi tu, kebetulan bertemu dengan ahli ilmu ni. Ahli ilmu ni tanya, nak pergi mana? Siapa kita lah duduk satu apartmen ni. Hak orang tak, contohlah kita apartmen ni semua rajin turun belakang ni. Contoh kita kata ada tak pernah jumpa turun ni. Tak pernah nampak. Orang kita memang dia tu, dia nampak pelik dia tanya. Bukan dekat zaman kita, zaman dulu lagi. Nampak pelik dia tanya. Dia tanya, pakai jubah lawa nak pergi mana? Gitulah maksudnya tanya. Jadi dia kata nak pergi mana lagi hari ni tarawih kan? Oh iya ke? Dia tanya iya ke tu masuk dalam hati mana? Dia tak nampak muka pun. Gitu dah. Tapi yang ni tak lah. Ahli-ahli ni dia tak. Dia kata nak pergi mana ni? Duk sibuk ni. Sebab sebelum ni dia kata la yusalli illa qita'an, mana tak pernah semayang melainkan nadiran, jarang-jarang. Kadang-kadang nampak, kadang-kadang tak nampak. Laki ni. Tapi bila masuk je Ramadan, fa idza dakhala syahr Ramadan zayyana nafsahu bi thiyabil fakhirah wa tibi wa yasum wa yusalli wa yaqdi ma fatahu. Jadi laki yang tadi ni orang lain tengok bila masuk Ramadan kali ni pergi semayang, nampak duk qada solat, buat baik. Pelik ni. Nampak tak? Tu yang dia tanya. Lepas tu laki ni, ayang orang ni tanya dia. Nampak tu ni rajin lain macam ni? Nampak tak? Nampak lain macam, dia kata. Jawab apa dia? Dia kata ini adalah bulan Ramadan, yang mana bulan ini penuh dengan rahmat Allah. Maka aku mendambakan, mengharapkan rahmat daripada Allah. Nampak? Kadang-kadang Allah tu campur hati orang.
Walaupun kita kata nampak dia luar dia kat asalnya nampak dengan keadaan kita kata brutal lah, tapi ketika mana hidayah Allah mari kena pada hati seorang tu, maka sekejap dia boleh berubah. Nak sekejap. Jadi kata lelaki ni, sekarang ni bulan Ramadan. Faqala hadha asyhru taubah wal rahmah wal barakah. Asallah yatajawaza anni bi fadlihi. Mana dia sebut ni bulan rahmat. Bulan yang penuh dengan keberkatan. Aku harapkan dalam bulan Ramadan yang kali ni aku mendapatlah keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nampak? Jadi takdir Allah Subhanahu wa taala, laki-laki ni mati dalam bulan Ramadan tu. Bila mati dia laki ni dalam bulan Ramadan, masya-Allah tabarakallah, apa jadi? Orang alim yang jumpa dia tadi bermimpi bertemu dengan laki-laki ni. Ini nak cerita nak sebagai kadang-kadang perkara tu i'tibar, bukan nak sebagai nak kita nak cerita nak berhujah, tidak. Kadang-kadang berlaku tu kita ambil di sekitar kita sebagai pengajaran. Bila dia mimpi dia bertemu dengan laki-laki ni nampak segak lain macam, bersinar. Jumpa laki ni hang ni lain macam nampak. Dia kata apa? Bila nampak lain macam dia tanya dia. Faqultu ma fa'ala Allah bika. Laki ni kata, yang ahli ilmu ni cerita kat orang, dia cerita apa aku mimpi tu, aku jumpa laki ni, aku tanya dia, Tuhan buat apa kat hang? Apa yang Tuhan buat dengan kamu? Jawab laki ni, bahawasanya Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa. Maka kita hari ni duduk atas muka bumi, kita kan nak apa? Kita nak keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mana kita datang dan kita kembali hal keadaan Allah Subhanahu wa taala redha di atas kita. Kita bukan nak lain, nak bahawasa keredaan Allah Subhanahu wa taala turun di atas kita. Tu makna redha. Baik. Ni tentang mana ibadah. Sebab tu hari ni kalau kita terus mana nakal kalau jahat pun, maka kita cuba haraplah dalam bulan Ramadan ni kita tinggal habis. Tinggal kita buat sungguh, cuba kita jaga, insya-Allah keluar dalam bulan Ramadan, insya-Allah orang tu keluar hal keadaan hati dia tu mana kasih, mana lembut hati dia. Bila hati tanda kita ni, mana nak tahu kita ni macam mana, terima tak terima. Bila kita buat sungguh nak ibadat dalam puasa dengan puasa nak puasa, bukan puasa lapak dengan dahaga aja. Mana puasa sungguh. Hati kita, mata kita, telinga kita tak buat. Nampak tak? Jadi kadang-kadang kita masuk kata-kata lah ni payah kat nak. Tapi alhamdulillah ni mudah sikit. Kadang-kadang kita masuk pasal Ramadan nak beli macam-macam, nampak macam-macam. Nak puasa payah. Lapak nasi tak apa lagi. Tapi kalau lapak mata, dia payah sikit. Lapak perut boleh sabar. Lapak mata ni dia tak boleh sabar. Dia tak sama lapak mata dengan lapak perut. Lapak perut kita boleh sabar dari pagi sampai petang. Lapak mata masuk sat je tak boleh besar lah. Nak kalau tengok orang panggil ayam golek tu, Allahu Akbar. Nampak tak tahan lah. Macam-macam jenis lah ayam golek ni pun. Habis tu. Baik. Jadi makna tu bab sobat. Sobat ni ada kala sobat itu sunat. Sobat tu sunat. Contoh sobat sunat ke mana? Sobat di atas buat perkara yang sunat. Mana kita nak buat benda tu benda yang sunat, maka sobat. Maka sobat itu sunat. Ataupun benda makruh, benda satu kau tu dikatakan makruh, kita nak buat, kita sobat dari dapat tu, maka sunat. Ataupun benda tu harus, maka kita sobat. Kita duduk biasa pagi-pagi asa ai nak lena tidur tu Allah boleh terus. Sobat kita baca Quran tengah ni, sobat sikitlah. Nampak? Sobat di atas benda tu, maka sunat. Dan kata juga para ulama, maka setengah daripada sunat sobat itu kita sobat di atas orang yang menzalimi dan menyakiti atas kita. Orang zalim atas kita, orang menyakiti atas kita, kita sobat, maka sunat. Sunat. Cuba bayang kalau kita orang zalim atas kita, kita boleh sobat ke tak? Sebab tu kadang-kadang kita sobat, sobat di atas perkara yang dizalimi, makna ada. Sebab tu hadis Nabi sebut apa? Fi sabri ala ma takrahu khairun. Sabar di atas
perkara yang kamu benci tu adalah kebaikan kadang-kadang. Benda tu kita tak suka tapi kita sabar, mana ada kebajikan dia. Tak. Jadi saya ada satu kisah. Kisah ni berlaku mana kepada imam kita Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Satu hari Imam Asy-Syafi'i diceritakan dia ke Yaman, ke Sana'a. Dah. Imam Syafi'i dia masuk. Dah, dia masuk ke satu perkampungan. Bila masuk, dengar dekat anak murid dia. Nama Muhammad bin Hasan. Muhammad bin Hasan dengar kata Imam Asy-Syafi'i ni datang. Pergi. Dah jumpa. Sebab tu tengok para ulama dahulu, kenapa anak cucu mereka jadi hebat, jadi alim, kerana apa? Kerana mereka memuliakan para ulama. Sebab tu disebut dalam kitab Ta'lim Al-Muta'alim. Kitab kita penuntut tu disebut apa? Kalau kamu inginkan anak kamu menjadi alim, kamu menginginkan anak kamu jadi baik, maka kamu mulialah orang ahli ilmu. Lebih-lebih lagi ahli ilmu yang dagang mana datang ke tempat kamu. Anak dia semua mulia. Jadi Muhammad bin Hasan ni dengar Imam Syafi'i nak mai, dia kata bab sobak ni. Sobak di atas orang menyakiti. Jadi Imam Syafi'i masuk, Muhammad bin Hasan datang jumpa. Datang jumpa nak orang alim, tuan guru datang, takrim hormat dia. Datang Muhammad bin Hasan, dah biasa sembang-sembang nak balik, maka Muhammad bin Hasan ni hadiah kepada Imam Asy-Syafi'i beberapa dinar. Mana banyak dia tak sebut, makna banyak sungguh tak kira lah tu. Banyak. Muhammad bin Hasan ni mana orang yang berada lah, dia hadiahkan beberapa dinar, bukan dirham. Dirham ni wang perak, ni wang mah. Dinar nak beri pada Imam Asy-Syafi'i. Maka Imam Syafi'i ambil. Imam Syafi'i ambil, dia pun berjalan. Bila saja tu mana Imam Syafi'i tu berasa macam nak gunting rambut. Nak cukur kepala lah. Cari mana-mana kedai yang ada kedai boleh cukur kepala lah. Jadi bila sampai satu kedai, Imam Syafi'i masuk. Jadi masuk kebetulan tak ada orang lah. Imam Syafi'i pun terus duduk di atas, kita kata kursi cukur kepala lah, kedai gunting rambut. Tukang gunting rambut ni pun pegang ambil cukur. Cukur kepala Imam Syafi'i, cukur habis lah separuh. Mana habis separuh, baru sebelah lah kita kata cukur kepala. Bila tak kedai cukur separuh kepala, ja'a ahlu as-sarwah, datang orang kaya, lama mudah. Nampak? Datang seorang orang kaya. Orang kaya ni pun datang nak cukur kepala tak? Nampak tak? Jadi kita kak, muka tak kena nampak orang susah, nampak lekeh lagu ni. Maka laki-laki tukang cukur rambut tadi, dia nampak orang kaya mari, dia paling terus. Dia tinggal di atas sana, duduk tani. Saya nak pi dekat cukur kepala dia tu. Terus pi ambil cukur kepala dia. Cuba bayang. Ibu ayah, abang kakak, kalau kita lah masuk kedai, duduk cukur kepala kita separuh dah. Tiba-tiba datang nampak kereta besar, parking kereta besar, berhenti. Tuan kedai tu pi cukur kepala orang tu dulu. Agak-agak kita nak buat apa? Silap-silap kita boleh selerak lambung ni, kita awak tak laku sangat kan dia. Berapa ringgit sangat nak bayar? Kita kata gitu nah. Awak terang mana sangat duit aku tak laku lah. Mungkin kita kata gitu lah. Kadak lah. Dia kata dak, saya sobat. Tu mungkin nak yang memang orang apartmen ni memang orang sobat. Saya tahu. Nampak tak? Jadi memang kita sobat. Tapi Imam Syafi'i sobat sungguh. Diam, tak kata apa. Tak kata apa, tak diam. Ini sobat ni dia panggil maqam para ulama, masya-Allah. Nampak tu? Tu dia kata fi sabri ala ma takrahu khair. Kita sabar di atas benda yang memang kita tak suka pun. Kita datang, bukan kita suruh kepala cuma. Kita datang tu kita masuk, kita nak suruh kepala, nak suruh bayar. Nampak tak? Dengan duit kita. Makna pada tak usah kira lah dia siapa pun, dia kaya lagu mana pun, mana ada beratok lah. Nampak tak? Jadi bila dah selesai dia cukur kepala orang kaya tadi, mana dia patah balik kepada Imam Asy-Syafi'i, dia selesaikan cukur kepala Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tak kata apa, dia cukur habis. Bila dah habis, tengok perbuatan Imam Asy-Syafi'i. Dia buat ke mana? Tadi yang duit dinar, yang berapa dinar yang dihadiahkan kepada dia oleh Muhammad bin Hasan, dia ambil, dia bagi semua.
Bagi semua. Kalau kita lagu mana? Sekupang pun tak bagi. Kalau gitu lah. Sekupang pun tak bagi. Nah, tidak sekupang tak bagi. Dia kata apa? Nah, kita balik keluar pada kedai tu, pala botok sebelah. Hai ustaz, hari ni buat rambut lawa. Nampak tak? Rambut sebelah tu. Sebelah botok, sebelah tak botok. Keluar. Nampak tak? Tapi Imam Syafi'i, dia ambil duit tu, dia bagi semua. Dia nak tadi dia bagi kat lelaki tukang tu, ambil lah kat awak semua. Nak dengan senang hati. Nampak tak? Bagi. Bila bagi, maka kata setengah para ulama, tukang cukur rambut tu, nak cerita banyak tak banyak duit tu yang Imam Syafi'i bagi, mana tukang cukur rambut tu dah tukar bisnes. Katup kedai cukur. Kata sebab apa katup? Kaya. Jadi kaya. Cukur kepala Imam Syafi'i jadi kaya. Nah, itu kata setengah. Menceritakan orang yang cukur kepala Imam Syafi'i itu berhenti katup terus kedai gunting rambut dia, tak mau dah. Sebab apa? Duit dah banyak. Tapi setengah mengatakan laki ni katup kedai ni, dia kerana apa? Dia tak mau memalukan orang lain, dia tak mau menghinakan. Saat itu maka berlaku pada dia, dia katup kedai dia supaya dia tak hina orang lagi. Kan istilah kita panggil tak ada double standard lagi dah. Tak mau pilih, dia panggil bahasa panggil kita kasar, pilih bulu tak nak. Mana? Hari ni dia rasa terinsaf. Tu makna sabar kita time ni kadang-kadang ada kebajikan untuk orang lain. Ini para ulama perbuatannya. Bukan makna dia ambil. Imam Syafi'i ni orang yang sangat zuhud dan sangat hebat. Sehingga kan satu hari orang tanya dia, ketika mana orang hadiah pada dia 10,000 dirham. 10,000 dirham dia pegang. Imam Syafi'i dia masuk ke Mekah, dia sampai dia pergi kat khemah orang. Orang tanya dia, ni bawa duit banyak nak beli tanah kan Mekah? Senyum dia. Bukan beli tanah. Mana dia infak. Dia ambil tu, dia bagi, dia ketuk khemah orang, dia bagi sampai habis. Lagi dia kebas baju dah. Ada bunyi lagi Ada. Tak ada bunyi dah, kosong. Maka dia bangkit, habis. Baru dia bangkit pergi solat zuhur. Tu Imam Syafi'i. Sehingga kawan tanya dia apa? Kamu ni beri habis, apa ada kat kamu ni? Sebab apa kamu buat lagu ni? Dia kata apa? Anfik yunfak. Siapa yang infak akan diinfakkan. Siapa wasi yuwasa. Siapa yang memperluahkan, dia akan luahkan. Siapa yang mempermudah orang lain, dia akan dipermudahkan. Siapa yang menyukakan orang lain, dia akan disukakan. Percaya tak? Kita ambil semudah bab suka je. Tak percaya, kita turun depan rumah jiran kita senyum. Agak-agak dia bilang mana? Pas dia senyum kan, dia kata dia senyum balik. Betul tak? Mesti senyum balik. Kalau tak senyum balik ni pelik lah. Tapi jangan duduk senyum dekat nak darah orang, bini orang. Nampak bini orang dia senyum gitu. Jangan. Nampak tak? Kalau dah duduk biasa dah tak apa, tak benar-benar biasa. Jumpa duduk isteri orang duduk senyum orang, jangan. Ustaz Khairul abang boleh? Tak. Nak abang contoh. Mana bila kita mempermudahkan urusan orang lain, maka dipermudahkan urusan kita. Ni makna kata kesabaran. Baik. Ini nak cerita tentang sabar di atas perkara yang itu sunat. Nampak tak? Sunat. Sabar. Jadi makna sebab tu kita ni bila kita orang cukup kepala kita lawan sebab apa? Sebab sunat je kan? Sunat je. Sebab tu kita marah tu. Kita kata apa? Ni cukup kepala saya tak habis lagi. Agak-agak lah. Cukup kepala orang lain buat apa? Kita kata apa? Itu sabar tu sunat je. Bukan wajib pun. Sebab tu kita tinggal yang sunat tarawih. Sebab solat sunat tarawih tu sunat je kan? Dia kalau buat apa? Tahun depan ada lagi. Kata tak? Sebab orang kita ni bila sebut sunat, dia kata tak apa, tahun depan ada lagi. Yalah, tahun depan mungkin kalau ada Ramadan kita ada tak? Ataupun adakah kita yakin Ramadan tahun depan ada lagi? Nampak tak? Kita tengok yang depan, kita tahu dah kadang-kadang tak mampu kita. Ini dia panggil sabar. Nampak tak? Baik. Jadi makna dia sebab tu dalam bulan Ramadan ni mana kita kena lebihkan dengan sebab Allah masukkan kita, Allah jadikan kita sampai kita dalam bulan Ramadan, maka kita buat ibadat sungguh-sungguh. Kita nak ajaklah, bukan kata oleh diri saya sendiri. Mudah-mudahan kita jadi Ramadan kita pada tahun ni Ramadan yang kita dapat keluar pada Ramadan tu makna ada kesan dia, mana ada di hati kita tu, mana kemanisan dalam bulan Ramadan. Jadi saya rasa saya nak selit sikit, nak cerita sebagai perkongsian. Nampak tak? Jadi bukan perkongsian apa? Perkongsian kita sama-sama.
Mungkin kita semua ni lah, saya pun kenal belakang lah semua ni, Tok Haji yang kot sini lah, pengurusi kita pun nah. Ustaz kita memang kenal seseorang AJK sana jugalah. Cuma saya nak maklum lah sebagai perkongsian kita. Nah, kita sekarang ni insya-Allah dalam proses untuk bayar bangunan dah siap dah. Ni kita sekarang ni tanah baru belakang pula kita beli lagi. Baru ni kita nak buat bangunan untuk warga emas dan pelajar muslimat. Nah, jadi kita nak buat bangunan yang baru. Tapi sebelah tu dah sikit. Nak beli tanah ada masalah sikit sebagainya. Tiba-tiba PKP tak jadi. Ada orang belakang tanah tu dia nak jual lagi. Tanah yang sama lah. Maka kita beli, alhamdulillah. Cuma kita dah dapat lagi 7 lot. Kita nak habis lagi pembayaran lebih kurang 190,000. Banyak lah bunyi. Kalau seorang banyak seorang banyak. Tapi kalau kita kumpul 190 orang, jadi makna kita cari 190 orang, dia cari 10 orang. Tu. Mana ambil seorang 100 jadi RM1,000. Jadi kalau 190,000 tu jadi sikit lah. Jadi makna kita sekarang ni kita buat satu sijil. Di atas sijil tu untuk 10 orang. Siapa yang nak berinfak wakaf, insya-Allah. Bukan kata untuk kita tanah ni memang diwakafkan. InsyaAllah mudah-mudahan dengan kita kata kita berwakaf, bukan untuk kita ataupun untuk ahli, untuk kita sendiri dan untuk ahli keluarga kita, mudah-mudahan. Itulah yang dikatakan rezeki, yang dikatakan yang akan menjadi manfaat untuk anak-anak Adam apabila dia mati. Dia panggil harta yang berlari. Nampak tak? Ini panggil harta wakaf lah. InsyaAllah saya cuma nak cerita lah. Sekiranya ada insyaAllah bakat-bakat kita bantu. Bukan bantu saya tak, nak sekolah di sana. Siapa yang nak ni lah, kita akan buat satu sijil tu atas 10 orang nama. Ataupun nak buat seorang nama pun boleh. Nampak satu je tu. Jadi makna satu sijil lah yang kita ada wakaf tanah sana yang kita akan bayar. Sebenarnya tanah tu nak bayar pasal dia sangkut PKP sebenarnya. Kita dah habiskan bayar dah separuh dah. Sekarang hanya bukan kata separuh, suku dah lah. Lebih dah separuh dah. Cuma tinggal lagi 190,000. Dan insya-Allah mudah-mudahan kita rasa dalam bulan Ramadan ni, mana apabila kita bukan kata nak berinfak bulan Ramadan saja, bulan lain pun kita infak. Tetapi makna kita nak manfaat ganda dan lebih. Boleh saya buka ruang untuk kita sama-sama nak berinfak insya-Allah. Jadi saya rasa takat tu dulu. Tapi sinilah salah satunya surau yang tak letakkan had, masya-Allah. Surau lain 15 minit sudah Ustaz. Surau ni alhamdulillah orang dia sobat. Walaupun tarawih panjang tak bagi masa, Ustaz bacalah sampai ke subuh pun tak apa, kami balik betul je lagi. Nampak orang ni semua sobat. Yang lain semua ada had 15 minit, 20 paling tinggi. Yang sikit Ustaz 20 minit. Setengah surau 15 minit Ustaz. Ada cakap sikit-sikit je. Kita pun nak cakap tu habis doa nak berhenti je. Nampak tak? Jadi sini alhamdulillah tak ada seorang mari ataupun seorang bagi surat kan. Boleh surat dia Ustaz seminit. Kita mula usaha hati lah. Tapi alhamdulillah surah ni tak ada. Boleh baca sampai ke subuh kalau kita nak baca. Kita usap-usap pula lari awal. Gitu dah. Jadi saya rasa takat tu dulu. Mudah-mudahan dengan perjumpaan kita pada malam ni, perjumpaan yang dirahmati, yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harap mari kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan Ramadan yang Allah izinkan kita masuk pada tahun ini ialah Ramadan yang mana sangat bermakna. Dan mudah-mudahan Ramadan inilah yang akan dapat mengetuk jiwa kita, yang dapat membuka hati mata hati kita. Dan Ramadan ini juga lah yang dapat menzahirkan kita. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada fitnah, daripada segala tipu daya yang kita mana di akhir zamannya macam-macam perkaranya. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dengan hati kita yang tenang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepadamu ya Allah,
Sesungguhnya Engkau mengizinkan kami masuk dalam bulan Ramadan yang mulia ini yang penuh dengan keberkatan dan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Kau kasihilah mereka dan Kau sayangilah mereka ya Allah. Kau panjangkanlah umur mereka dalam ketaatan ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bagi ibu bapa kami yang sudah pergi meninggalkan kami ya Allah, Kau kasih sayangilah mereka ya Allah. Ya Allah, Kau jadikanlah lubang-lubang kubur mereka daripada taman syurga-Mu ya Allah, dan Kau berikanlah dengan ganjaran syurga-Mu kepada mereka ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon padamu ya Allah, khususnya kami yang hadir pada malam ini ya Allah, muslimin muslimat ya Allah, saudara kami se-Islam kami ya Allah, bantulah kami ya Allah, jauhkanlah kami daripada segala bahaya musibah ya Allah. Ya Allah, khususnya bahaya musibah fitnah kami daripada iman kami ya Allah. Ya Allah, bila Engkau campakkan iman, Kau tetapkanlah kami dalam iman ya Allah, matikanlah kami dalam iman ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau nyatakanlah yang sebenar itu sebenar pada kami ya Allah. Ya Allah, Kau nyatakanlah yang sebenar itu sebenar pada kami ya Allah, dan Kau zahirkanlah yang batin itu batin pada kami ya Allah. Sesungguhnya kami tertutup ya Allah, kami tidak tahu benda yang sebenar ya Allah. Ya Allah, segala fitnahnya ya Allah Kau nyatakan kepada kami ya Allah. Peliharalah kami ya Allah, ahli keluarga kami ya Allah, kaum kerabat kami ya Allah, ahli keluarga kami, sahabat handai kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada tempat lain merayu hanya padamu ya Allah. Ya Allah, berilah kekuatan kepada kami ya Allah untuk melakukan ibadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kekuatan kepada kami ya Allah untuk menjauhi maksiat kepadamu ya Allah. Sesungguhnya kami tidak ada daya dan tidak ada kekuatan melainkan dengan pertolonganmu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya sekiranya ada dalam kami yang hadir pada malam ini ya Allah, yang ditimpa segala musibah ya Allah, Kau angkat dan Kau hilangkanlah ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya sekiranya ada pada kalangan kami yang sakit ya Allah, sesungguhnya kami sedar ya Allah, sakit itu datang ya Allah, dan sakit itu hilang ya Allah. Kami pun tidak tahu masa mana ia datang, kami pun tidak tahu masa mana ia hilang, tetapi kami yakin ya Allah, ia adalah kehendak-Mu ya Allah. Ya Allah, apa yang datang, apa yang berlaku adalah kehendak-Mu ya Allah. Datangnya, hilangnya kerana-Mu ya Allah. Hari ini kami mohon padamu, tak lain tak bukan ya Allah, Kau angkatkanlah segala bahaya musibah kepada kami ya Allah, khususnya negara kami ya Allah, khususnya wabak yang datangkan ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami di sini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.